A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur yang sudi mengadakan kelas pengajian, khususnya pengajian Al-Quran. Semoga semua pihak yang terlibat, dari yang menyediakan tempatnya, dari yang menganjurkannya, dari yang menyediakan keperluan makanan, keuangannya, sama-sama dirahmati dan diberkati serta mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Apa abang Ustazah? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz apa khabar? Saya sihat alhamdulillah. Ustazah Nuraini sihat? Sihat alhamdulillah. Ustazah, hari ni kita nak bercembang tentang apa? Tapi boleh ke kalau saya mula baca Fatihah dulu ke? Boleh. Mula dalam dulu Ustaz. Quran kan, nama pun Quran, kena Mula baca dulu, Ummul Ustaz. Quran lah baru dapat kan. Betul. Jadi kepada semua pihak penganjur memberikan peluang kepada semua untuk sekiranya dari segi mikrofon, gambar tak clear apa semua, boleh komen dan boleh tulis di bawah tu untuk kita menambah baik lagi hasil kerja kita hari ini, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita memulakan pengajian Al-Quran kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Niatkan kita hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya guru-guru Al-Quran kita. Dengan yang demikian itu, kita niatkan juga supaya berkat bacaan surah Fatihah ini Allah hilangkan wabak penyakit yang ada di atas muka bumi ini. Dan kepada Sekolah Kebangsaan Seksyen 2 Bandar Kinrara, semoga Allah jadikan sekolah ini tempat melahirkan alim ulama, asatizah, orang-orang alim lah, tak semestinya ustaz-ustazah, orang alim sains, matematik dan sebagainya. Dan berkat surah Fatihah ni juga kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sebarang balak bencana, wabak penyakit, persengketaan, dan menjadikan negara kita dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa. Dengan yang demikian itu, rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Baik Ustazah. Ya Ustaz. Hari ni kita nak sembang pasal apa? Ustazah habaq mai kat saya. Oh, dia tak sebab saya ni mai ni kat tempat kawan-kawan Ustazah ni. Cerita sikit macam mana Ustazah boleh berkenalan dengan tempat ni. Depa. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah saya sihat Dia walafiat. sebab kena tanya khabar banyak kali sebab apa? Sebab tajuk kita hari ni, apa khabar kamu dengan Al-Quran? No, itu tajuk dia. Jadi walaupun sebenarnya tajuk tu Ustaz, kita sembang tentang apa khabar kamu dengan Al-Quran. Dia bukanlah kami tanya tuan-tuan dan puan-puan yang menonton kita Ustaz, FB Live kita. Dia nak tanya kepada kita sendiri. Kita sendiri apa khabar kamu dengan Al-Quran? Bila kita nak cerita tentang Al-Quran Ustaz, sebenarnya macam ni, bila Ustazah Siti Nurbaya lah. Ni kawan kami daripada Maktab Mahmud. Siapa dia Ustazah Nurbaya ni? Dia adalah tulang belakang di sebalik panitia pendidikan Islam dan bahasa Arab yang menganjurkan hari ini ni Ustazah Siti semoga Nurbaya. Allah merahmati Ustazah Baya tu lah. Amin ya rabbal alamin. Ada depan kita. Jadi Ustazah Nurbaya nak panggil kita, dia nak tanya pasal Quran. Dia nak cerita pasal Quran. Apa tajuk yang boleh bubuh? Jadi saya duk terfikir apa dia aku nak merepek ni. Tak merepek lah Ustaz kan. Okay. Tapi apa yang kita nak sembang tu terus teringat kepada soalan pertama Ustaz. Guru kami di UiA masa saya mengaji dulu, nama doktor ni Dr. Abdul Hamid Muhammad Ali Zarum. Okey. Beliau daripada negara Eritrea. Eritrea tak mana? Kan. Tak tahulah, kena balik cari loh Ustaz, sebab Eritrea jarang-jarang kan. Kita dengar betul. So doktor ni nak cerita, kira soalan ni dia bermain-main sebab teringat pada doktor ni dia masuk kelas satu hari. Dia masuk kelas kami masa tu kelas master. Ada lebih kurang dalam 18 orang macam tu. Dia masuk-masuk, Assalamualaikum warahmatullahi. Jom kita buat halaqah. Jangan duduk kan, kita duduk kan soft-soft kan. Tapi dia kata, jom kita buat halaqah. Kami dah ketak dah ni buat halaqah. Ketak dah ni. Okay, tanya laki, apa ni? Perempuan. So dia letak kerusi dia tengah-tengah antara student lelaki dengan perempuan. Dalam kelas tu semua orang Arab semua ada Ustaz. Sudan ada, Nigeria ada, China ada. Sebab kita UiA international kan. So doktor lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong buat bentuk bulatan. Kami pun buat bulatan. Bila buat bulatan tu, semua orang macam okey, apa dia ni Ustaz nak tanya ni, doktor nak tanya ni, semua orang kata tengok doktor. So doktor tanya, kaifa halukum bil Quran? Dia tanya lagu tu no? Dia tak tanya khabar kami Ustaz. Iyalah kalau Noni jumpa Ustaz, kalau saya jumpa Ustaz. Tadi pun dah dua kali dah tanya. Kaifa haluka dalam Arab kan. Tapi doktor ni tak tanya khabar kami, tapi doktor ni tanya kaifa halukum bil Quran. Apa khabar kamu dengan Al-Quran? Ustaz semua tak tahu nak jawab. Semua tertunduk sebab memikirkan apakah jawapan yang selayaknya diberikan. Nak cakap alhamdulillah bi khair pun betul ke hubunganku baik dengan Al-Quran? Jadi soalan tu membuatkan kami semua terdiam. Lalu doktor kata, apa niat kamu masuk kelas ulumul Quran? Apa niat kamu menjadi seorang pelajar Quran? Apa niat kamu nak menyebarkan Al-Quran? Dan apakah hubungan kamu dengan Al-Quran? Maknanya dia pokok pangkal dia mesti kena mula dengan niat lah. Niat dia. Dan bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran sehari-harian. Jadi soalan tu, dia masuk hari tu Ustaz tak mengajak. Dia tanya soalan tu, lepas tu ta'aruf balik. Lalu berfikirlah kami semua nak jawab macam mana bila doktor tanya. Sebab doktor kata, kamu pelajar Al-Quran. Sepatutnya itulah perkara pertama yang kamu fikirkan. Betul. Bila nak belajar Quran, macam mana hubungan kamu dengan Quran? Bila nak mengajar Al-Quran, macam mana hubungan kamu dengan Al-Quran? Maknanya apa saja benda yang kita nak buat, Quran mesti main dulu. Betul. Contohnya kalau aku nak buat program ni, apa yang aku boleh highlightkan kepada orang pasal Quran? Kalau aku nak bercakap tajuk ni, apa yang aku boleh ketengahkan tentang hebatnya Quran? Cakap satu tajuk, apa yang Quran sebut pasal tajuk? Ya, betul. Itu benda yang saya cadang kat Ustazah Baya. Jadi Ustazah Nurbaya kata, okey, jom sama-sama kita fikir tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Cantik. Okey. Cantik. So itu antara benda dia lah sebagai pendahuluan ni Ustaz. Okey. Jadi kalau bila kita cerita macam tu, Al-Quran ni rata-rata orang bila kita tanya apa khabar, biasalah kita mesti nak jawapan. Betul. Betul. Sebab hak yang tanya khabar yang tak dapat jawapan ni seorang ah. Siapa? Joe Flizzo. Aku tanya apa khabar. Tapi boleh jawab. Tapi tak ada jawab, tak ada jawab. Dalam lagu tu tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Dalam lagu tu tak ada jawapan. Dia tak ada kata aku tanya apa khabar, lah. apa khabar. Khabar baik dia tak ada dalam tu. Jadi biasanya kita tanya, kita nak dapat jawapan lah. Ustazah tanya saya banyak kali. Ustaz, dah apa khabar? Mestilah kalau Ustazah tanya saya pun saya kata khair alhamdulillah. Dan ini sebenarnya budaya orang Arab macam tu. Dia jumpa kita duduk dengan dia. Kaifa haludun. Kalau guru-guru kami ada Syekh Nabi. Kaifa haludun.
Alhamdulillah khair. Alhamdulillah minum. Kaifa hal Syekh? Alhamdulillah minum. Kaifa hal? Dia nak tanya soalan tu. Kebiasaannya begitu. Sebab apa? Sebab apa khabar ini permulaan kepada perbincangan yang banyak. Betul. Kalau Ustazah duduk, saya duduk, kita diam sampai tak sudah nak tak menyembang. Betul. Jadi bila kita duduk, Ustazah apa khabar? Sihat no. Nampak sihat no. Semalam apa nama tak pergi mana-mana. Bermula daripada apa khabar. Apa khabar? Betul. So itu adalah mukadimah dia. Ya, itu mukadimah. Jadi bila kita tanya soalan apa khabar kamu dengan Al-Quran, kita akan pergi kepada satu topik yang macam kita akan rasa, kenapa orang susah nak jawab khabar baik dengan Quran kan? Betul Ustaz. Pasti puan Ustaz. Adakah sebab Quran ni dia boleh mai kita tidur, dia duduk mai tindih kita ke? Dia duduk bagi kita jadi mimpi ngeri ke? Ataupun susah sangat kan nak baca huruf tulisan lagu ni? Sedangkan rasanya tulisan Jepun pun kita tak familiar kan? Betul. Tapi orang belajar, orang baca buku kan? Tulisan Mak Saleh pun walaupun sama macam kita, tapi dia tetap ada, orang kata apa, dia punya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia punya apa? Dia punya lenggok dia tak sama macam bahasa Melayu. Betul. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan? Jadi hari ni saya fikir-fikirkan. Apa kata kalau kita mula macam ni? Okey. Al-Quran adalah kalam Allah. Betul. Tapi dia tak berhenti kalam Allah saja. Dia kalam Allah yang mu'jiz. Betul. Jadi daripada perbincangan kita ini, kita mengharapkan selepas kita cerita ni, orang semua akan rasa, wow, nak lagi dekat. Yes. InsyaAllah. Dan khabar mereka akan jadi lebih baik lebih baik, insyaAllah. Betul-betul. Okay, kalau saya tengok, saya tunjuk di sini ya. Al-Quran adalah kalam Allah yang mu'jiz. Al-Quran adalah kalam Allah yang mu'jizat. Mu'jizat di sini maknanya takkan ada orang boleh lawan dia. Melemahkan. Dia akan melemahkan orang yang nak lawan dengan dia. Betul. Kira kalau macam Superman tu kryptonite lah. Superman baru nak ni dia buat main kryptonite hijau tu, Allah lembik. Ni tu lah. Okay. Abu Jahal nak main lawan. Okay. Nabi baca Quran, Allah lembik dia. Siapa lagi? Siapa lagi? Raja Najasyi. Nabi hantar sahabat pergi dekat dia. Dia tanya kat ni, betul ke orang kata hampa macam ni? Sahabat Nabi baca surah Maryam. Lembik depa jadi. Dia jadi lemah dengan Quran tadi ni. Jadi Al-Quran dia mukjizat. Bila kita kata lagu tu Ustazah, pecah pula bawah dia. Okey. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab tapi untuk semua orang. Seolah-olah nak kata apa bahasa Arab boleh bagi sangat kat orang Arab? Betul tak? Kita orang Melayu, kalau orang mai kat kita kata bahasa Melayu terror, kita kata memang aku orang Melayu, aku tahu. Dan memang bahasa kita. Okey. Orang kata apa? Bahasa ibunda. Ya, bahasa ibunda. Tapi pasal apa? Al-Quran bahasa Arab. Even orang Arab pun kadang-kadang hantar khabar baik dengan Quran. Ustazah dah abang tadi, kawan-kawan Ustazah. Betul. Betul tak? Jadi seolah-olah Al-Quran punya mukjizat ni, dia kenal kat orang yang bahasa Arab, orang yang bukan Arab, orang yang muda, orang yang tua, semua kena. Betul. Okey, lah ni saya nak minta sikit sebab kepakaran Ustazah dalam bahasa. Masya Allah. Masya Allah. Sebab kalau kita tengok Ustazah, Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Kalau orang ni pepatah syair mengatakan, sekiranya orang Cina berbangga dengan binaannya, orang Arab berbangga dengan binaan ayat-ayat bahasa Arab. Sebab orang Arab, Ustazah, dia punya syair dia tu memang cantik. Memang paling ultimate lah. Betul. Orang semua tak boleh lawan lah. Dia punya bunga-bunga dia, rima-rima dia. Betul tak Ustazah? Saya tak mahir bahagian tu. Betul. Saya tahu Ustazah mahir, tapi saya duk cakap ni kerana betul kan? Betul. 10 markah. Itu kita mahu. Jadi Ustazah, kalaulah Ustazah boleh bagi tahu macam kita letak bahagiannya, mukjizat Al-Quran kepada orang Arab ialah pada bahasanya. Boleh Ustazah hurai sikit tak? Baik. Ustaz, kalau cerita bahasa dia banyak dah. Tapi dia nak katakan satu benda kan, bila kita baca Al-Quran Ustaz, dia sebenarnya yang pertama bahasa yang sepatutnya kita boleh kuasai. Sebab apa macam tu? Sebab kita tak kata pun bahasa Jepun. Kita tak kata kan? Okay. Sebab apa? Sebab yang pertama, memang kita duk baca dalam solat. Ada orang yang semayang ataupun orang yang solat, cakap dia Melayu. baca bahasa lain. Tak boleh, tak dia sah. baca bahasa Arab. Betul. Bererti dia dah menguasai dah bahasa Arab daripada kecil. Katalah kita umur 35 tahun, 36 tahun, sekurang-kurangnya 10 tahun lah kita ambil kan. Mula semayang. 20 lah, 20 tahun.
So sekurang-kurangnya perkataan-perkataan bahasa Arab dah memang orang kata apa? Biasa dah di lidah kita. Lazim. Dan yang kedua Ustaz, Allah yang turunkan Al-Quran untuk kita tadabbur, untuk kita faham, untuk kita beramal daripadanya. Mustahil Allah turunkan Al-Quran sesuatu untuk yang kita betul. Takkanlah kita tak ada peluang untuk belajar. Ma ja'alallah apa haraj apa? Apa Allah kata dalam Quran? Allah Taala kata apa? Tidak adalah yang kami turun pada Quran tu yang menyusahkan, memberatkan. Dia tak ada. Mesti kita semua boleh faham. Cuma kaedah nak memahami, ada kaedah dia Ustaz. Antara kaedah nak memahami Al-Quran sudah tentu belajar bahasa Arab. So saya tulis poin pertama tu lah. Ya. Poin pertama ialah mustahil kita Allah tak boleh khabar baik dengan betul, Quran. Mustahil. Sebab Allah turunkan confirm lah untuk semua orang. Takkan Allah Setuju. sebagai hidayah. Kita nak cari panduan dalam hidup kita dalam Quran. Payah tak faham. Maknanya Allah tapi tak adil lah kalau begitu. Baca Quran. Setuju. Poin pertama. Poin pertama. Sepatutnya Ustaz nak tulis no? Saya tulis lah. Poin yang pertama. Tak, sebab saya pun nak orang semua tulis juga dalam komen kita. Tapi supaya kita kawan nak baca komen tang mana? Hak ni nak tekan komen tang mana? Slide belah kiri kanan. Tak ada abang merepek. Tak ada. Hang mai sini abang, masuk ke dalam skrin. Tak apa, tak ada masalah. Tak apa, masuk depan ni ke tepi. Main ke tepi kat susah. Dia slide tak boleh. Ya. Ni nama apa yang masuk ni? Hang nama apa abang? Ha? Muslih. Masya-Allah. Muslih. Patutlah. Tak ada kan? Tak boleh kan? Kita tak mahu Ustaz. Betul. Kami tak mahu. Okey, tak apa, sambil-sambil dia cari ataupun ambil dulu tablet ni. iPad ni. Abang ambil Izzat dulu. Bagi Izzat tengok. Jangan lupa tulis di bahagian ruangan komen supaya siapa yang masuk lambat kelas kita ni dia boleh baca dah poin pertama apa kita bincang tak Ustaz. Poin pertamanya ialah mustahil kita tak boleh khabar baik dengan Al-Quran sedangkan Allah turun Quran untuk Arab. semua untuk satu alam. Kita semua baca dan ambil intipati lah untuk beramal Ustaz. Allah dengan sifat pemurah kasih sayang mustahil dia bagi benda yang yang menjahanamkan kita. Betul. Okey. Satu benda pertama Ustaz. Okey, cantik. Jadi bila kita kat situ, maksudnya kita ada peluang yang besar untuk belajar bahasa Arab. Cantik. Sangat berpeluang. Cantik. Kita baca dalam solat bahasa Arab. Betul. Kita baca Quran bahasa Arab. Betul tak Ustaz? Satu lagi. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahasa Arab. Bahasa Arab juga Sepoi. Jadi Ustaz, yang kedua maksudnya kita kena cuba menguasai bahasa Arab. So daripada contoh tadi bila Ustaz kata Al-Quran itu mu'jiz ataupun mu'jizat, maksudnya melemahkan, even though orang Arab pun tak boleh mainkan benda yang sama dengan Al-Quran. Betul. Kan? Jadi saya nak tunjuk satu contoh. Okay. Saja nak abang lu. Bahasa Arab ni main daripada zaman Nabi Ibrahim no, daripada kira katalah daripada Nabi Adam semua, tapi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tu kira bapa Arab lah kita kata. Bapa Arab lah kita kata. Betul. So Nabi Ismail tu. Okey, terima kasih. Daripada Nabi Ismail nak turun mai ke Nabi Muhammad, ada lebih kurang 20 orang para nabi dan rasul. Salatullah wassalamu alaihim ajma'in. Dalam tu dah berapa ribu tahun. Berapa ribu tahun Quran ada dengan kita dah 1000 tahun tau. Betul. Tapi tak ada lagi orang boleh lawan Quran. Masya-Allah. Pelik. Betul. Maknanya memang mukjizat sungguh. Kepada orang Arab pun mukjizat. Silakan Ustazah. Dia maksud mukjizat Ustaz, satu lagi kita nak nampak bahasa kita kan. Kalau contohlah saya buat pantun. Ustaz boleh buat pantun lebih baik daripada tu. Betul? Ustaz buat saja. Saya mungkin boleh lawan saja Ustaz tu. Tapi Al-Quran nak cerita mukjizat yang melemahkan tu, tak ada siapa yang boleh mendatangkan lebih baik daripada ayat Al-Quran. Tak ada. Baik, antara contoh dia Ustaz. Okey, contoh. Kita nak pergi contoh satu. Siapa yang ada mushaf di depan boleh buka. Mestilah kena ada kelas Quran. Ataupun boleh tengok smartphone lah. Kita bagi kebenaran. Okey, smartphone. Saya nak bawa Ustaz perbincangan kita. Surah apa? Surah Al-Baqarah, iaitu surah Al-Baqarah ayat 286. 200 ayat lah Okey. Ayat lah semua orang hafal dah sebenarnya. Semua hafal. Sebab kita duk baca dalam makturat, kita baca dalam tahlil semua. Zikir kan. Lepas sembahyang. So kita nak fokus Ustaz dua perkataan. Tapi saya baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Okey. La akhir al-ayah. Okey. Baik. Kita berhenti dekat situ je. Sadaqallahu. So kita nak tengok highlight perkataan apa ni? Baik Ustaz. Dalam ayat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Okey. Kalau Ustaz tengok kat situ ada dua perkataan yang lebih kurang sama. Okey.
Kalau daripada sudut balaghah dia Ustaz, balaghah dia ni maksudnya kesusasteraan. Adalah macam ada dua perkataan yang sipi-sipi nak kena. Tadi Dia macam nak sama, betul lah kan? Kasabat dengan iktasabat. Kan dia So ada macam laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. So kasabat ada dua kat situ. Betul ya kan? Okey. So kalau Ustaz tengok dekat situ, kasabat kita buang ta Ustaz. Ta tu dia panggil untuk orang perempuan lah, muannas. Dia macam dalam bahasa Inggeris kita ada she kan semua kan. So kita buang ta belakang tu sebab menandakan. So kasabat buang ta jadi kasabah. So ni asal dia. Kasabah. Lepas tu kalau satu lagi perkataan iktasabat, kita buang ta juga. Ta yang mana? Tang hujung tu ta tengah. Ta yang belakang. Jadi dia akan jadi iktasabah. Ya. Cantik. Alright. So kita ada kasabah dengan iktasabah. So tulis dulu bagi nampak. So bunyi pun nak sama Ustaz, betul tak? Betul. Baik. Kasabah, kalau bukan setakat iktasabah. bunyi. Okey, kalau kita tengok terjemahan dia Ustaz. Okey. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak memberati ataupun tidak memberatkanlah Allah tak akan bagi kita benda yang berat atas seseorang melainkan dia mampu. Okay. Laha ma kasabat, dia akan mendapat pahala kebaikan atas apa yang dia usahakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan mendapat ganjaran yakni dosa balasan. Atas balasan atas apa yang dia kerjakan daripada sudut tak baik. Jadi Ustaz, perbezaan pertama, yang ni 3 huruf, kasabah 3 huruf, kaf sin ba 5 huruf, iktasabah, alif kaf ta sin ba 5. 5. Okey, so huruf tambahan dekat sini alif kaf ta. Betul tak Ustaz? Betul. Yang ni kasabah kaf sin ba. Yang ni iktasabah alif ta, alif ta yang tambah dia. Baik. So ada perbezaan tak bila ada tambah? Dalam bahasa Arab Ustaz, kita ada sebut satu term ataupun satu formula. Az-ziyadatu fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Okey, sebelum tu kena faham apa yang Ustazah tengah bagi tahu dekat kita ni adalah kaedah untuk bagi kita khabar baik dengan Quran. Kalau kita tak pegang formula ni, nanti bila kita baca kita rasa biasa aja. Sebab Ustazah biasa ajak saya bahawa perkataan bahasa Arab dalam Quran ni, Al-Quran ni dia Allah letak spesifik. Macam mana Ustazah? Macam mana? Allah akan menggunakan perkataan yang tepat pada tempat dia. Contoh Ustaz. Okey, ni kita tinggal ayat ni Ustaz. Tawakuf sekejap pun Ustaz. Kita pergi surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi Ustaz. Dalam surah Al-Kahfi kan cerita ada Ashabul Kahfi tidur. Betul. Dalam tidur penggunaan dia ruqud. Ayat dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Kamu menyangka mereka berjaga, ayqadha, sedangkan mereka rukud, tidur. Kalau tanya ustaz-ustazah depan mata kita pun, sebab penitia bahasa Arab kan. Betul, tidur apa dia? Tidur apa dia? Kan, even tu siapa yang boleh jawab kat dalam ni, cuba jawab. Bagi saya dulu ruang masa. Okey. Okey. Tidur apa dalam bahasa Arab? Tidur apa dia dalam bahasa Arab? Ada tak siapa boleh jawab? Kita ada Ustazah Nurul Izzati daripada sementara kita tanya depa tidur apa dia nak jawab dalam bahasa Arab. Kita tadi kata rukud. Dalam Quran tu rukud. Tapi depa nak jawab. Mungkin jawapan yang lain. Okey, sebelum tu nak tanya, dalam bahasa Melayu ada tak perumpamaan? Okey, contoh Ustaz kan, bahasa Melayu, saya ambil bahasa Inggeris boleh tak Ustaz? Okey, bahasa Inggeris. Amboi. Ni cik, sejak bila Kedah dia cakap orang putih bagus memang ada. Tak, ni nak bagi kami Pulau Pinang tak apalah, memang Perancis select jajah kami. Dia macam ni loh Ustaz, kalau orang Kedah, orang utara sebut roti pun roti gadinya. Biskut pun roti, betul tak? Betul. Depa orang KL biskut dengan roti benda lain. Betul tak? Kita term yang sama roti dengan roti, tapi sebenarnya memaksudkan berbeza. Betul. Itu antaranya. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris macam ni lah Ustaz. Okey, contoh. Contoh, kalau kita nak sebut tentang ustaz buat rumah ustaz macam bagi tambah baik, kita sebut apa? Renovate. Mengubah suai ni. Mengubah suai. So tajuk utama dia mengubah suai. Tapi kalau guna rumah kita guna renovate. Okey, kalau ustaz ubah suai kereta atau kenderaan, custom, modify. Okey, kalau contoh kita guna untuk baju, alter. Okey, semua tu ustaz, perkataan-perkataan itu semua membawa maksud mengubah suai. Tapi
ada term-term yang istimewa untuk penggunaan pada situasi tersebut. Kita tak pergi dekat tailor dan kita kata tolong modify baju saya. Betul. Ataupun tolong renovate tudung baju saya. dah. Dia kena pergi dan cakap dekat tailor tolong alter. Kan my kontraktor rumah kita tak kata tolong alter rumah saya dah. Tolong renovate. Renovate rumah saya. That's the thing yang kita nak faham, Ustaz. Perkataan tu dia ada peranan dia pada beberapa situasi. Betul. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi. Ada jawab Naumun, Ustazah Izzati. Itu semua orang tahu lah. Ulayya Syamimi, Syukri Yanamu, pandai. Nama Yanamu. Dia pun lagi pandai harap daripada aku. So Ustaz, maksudnya perkataan Naumun ni tidak. Tapi pasal apa? Tapi pasal apa? Dalam kisah Ashabul Kahfi, dalam surah Al-Kahfi, Allah guna rukut. Kacau. Allah tak cerita naum. Pasal apa? Sedangkan dua-dua maksud dia? Tidak. Kerana rukut maksudnya tidur dalam tempoh atau waktu yang lama. Naum ni tidur lagi pukul 12, pukul 8 bangun dah. Pukul 10, pukul 5 bangun dah. Qailullah. Ataupun macam itulah. Tidur 8 jam, 7 jam, 5 jam. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. So dia tak boleh pakai naum. Kena tak pakai sesuai. Rukut. Jadi sebab tu Ustaz, kalau kita faham sudah tentu kabar kita lebih baik dengan Al-Quran. Betul, saya pun dah rasa kan, aku kena khabar baiklah dengan Quran. Patutlah. Sama-sama kita punya tadi. Perkataan tu pun memang membawa maksud dia dah. Betul. Tak payah syarah panjang. So confirm lah kasabah dengan iktasabah ni sama je. Ada beza dia. Betul. Balik pada situasi tadi Ustaz. Kalau tadi saya guna kita bawa satu orang kata apa formula, az-ziyadatu fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Jangan lupa ya, semua tulis. Sekali lagi Ustazah, baca pelan-pelan Ustazah. Az-ziyadatu alif lam az-ziyadatu fil mabna membina, ziyadatun fil ma'na. Tolong tulis nanti dekat komen supaya orang boleh dapat. Itu formula. Maknanya bertambah pada pembinaan ayat, maka bertambah maksud. Macam kasabah 3, tambah binaan dia jadi 5, tambah lagi jadi 2, tambah jadi 5. Jadi maksud dia juga akan bertambah. Okay. Ataupun berbezalah maksudnya. Okey. Cuba saya tengok tadi masa saya baca terjemahan. Laha ma kasabat, untuk mereka akan mendapat balasan baik atas apa yang mereka usahakan, dan wa alaiha maktasabat, dan atas mereka yang buat benda yang tak baik akan dapat begitulah balasan. Jadi orang kalau baca biasa akan faham takat tu. Sama. Okey, maksudnya kasabah dengan iktasabat ni, kasabah dengan iktasabah ni maksud dia Ustaz, basic dia adalah membawa maksud mendapat atas apa yang kita usahakan. So kita usaha banyak ni, dia dapat banyak tu. Kita usaha banyak ni, dia dapat banyak tu. Itu maksud basic ataupun asas kepada kasabah. Tapi pasal apa dekat situasi baik Allah guna kasabat, dekat situasi tak baik Allah guna iktasabat. Betul? Nak tahu ni. Okey. Maksud dia Ustaz, dalam situasi kasabat dengan iktasabat, baik dengan tak baik, perbezaan dia adalah susah tak nak buat. Contohnya Ustaz, kasabat. Benda baik. 3, baik. Okay. Benda baik kan? Adakah benda baik ni susah nak dibuat Ustaz? Susahlah juga. Tapi permulaan dia senang sebab niat pun dapat pahala. Nabi hebat, betul? Okey, niat dia macam hari ni nak dengar kuliah lah. Nak dengar kuliah Ustaz Don dengan Ustazah Nur ni dekat Saksit ni. Dia pada tulis terbaik Saksit kan. Niat tadi pukul 7. Dia kata live pukul 10. So niat pukul 7 nak tengok. Pukul 7 dapat nak tengok. Dapat tak pahala? Dapat. Pukul 10 buat. Dia buat lagi Ustaz. Dapat lagi. Jadi adakah sukar untuk buat satu kebaikan? Tidak. Sebab semudah dengan niat je. Senyum. Betul Ustaz. Tapi Ustaz, bila iktasabah, iktasabah ni tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya boleh cerita sikit. Iktasabah ni atas wazan ifta'ala. Okey. Tu dah tinggi dah, Kira tenggelam, lemah dah, aku dah lemah dah. Tapi nak bagi tahu bila tambah, tadi kan kita kata Ustaz, tambah huruf, tambah maksud. Maksudnya bila tadi kan kita kata asas dia membawa maksud mendapat atas apa yang diusahakan. So bila tambah 2 huruf, dia tambah maksud lagi. Maksudnya kalau tadi berusaha dan mendapat, dia berusaha bersungguh-sungguh dan mendapat. Bila tambah 2 huruf tu maksudnya dia berusaha lagi kuat. Usaha dia tu lagi kuat. Lagi kuat berusaha. So apa perbezaan dia untuk yang tak baik ni? Penggunaan dia iktasabah. Ustaz, susah tak nak buat keburukan? Susah. Kena tunggu pukul tengah malam orang tak ada rumah baru boleh masuk mencuri. Okey, kalau mencuri. Lagi kalau yang lain?
Banyaklah benda-benda yang Banyaklah. kan. Tapi kalau niat saja Ustaz, dapat tak? Tak Dosa dapat. tu. Hadis tak Nabi dapat lagi. kata tak. Berarti dia kena berusaha dengan orang Kedah kata, walaupun kita main ceramah dekat Bandar Kirara kan. Orang Kedah kata kena habis riang dulu. Habis riang dulu baru boleh buat. Betul. Main niat saja. Kena pulun baru. Pulun saja. Mana hang pulun sungguh ni nak buat jahat ni. Betul. Lepas tu hang Sebab kena. kalau niat tak dapat lagi dosa dia. Sungguh betul. So dia kena buat dengan keluarkan dia punya energi dan sebagainya. Jadi daripada ayat ni Ustaz, kita boleh faham bahawa penggunaan Allah dalam kasabat berbeza dengan iktasabat. Sebab kebaikan bermula dengan perkara yang mudah aja. Tak ada modal, tak ada apa. Duk ya. Duk saja zikir. Oh. Dapat pahala. Patutlah masa saya jumpa para habib di bumi Madinah Al-Munawwarah. Masya-Allah. Mereka kata kat saya apa? Dia kata, "Ustaz, antara benda yang dibuat oleh orang-orang soleh ni ustazah dulu, sebelum tidur mereka akan berniat baik 70 niat baik dulu sebelum tidur." Masya-Allah. 70 pahala dapat dah. Niat je. Niat saja. Masya-Allah, Sebenarnya masya-Allah. aku kira esok nak ni. Kalau bahasa kita hari ni kira apa? RAS yang otak separa sedar tu yang kita nak benda tu. Jadi dah habaq siap-siap dah sebelum tidur nak buat apa. Okey, faham. Apa dia orang panggil Ustaz? Minda bawah sedar, separa sedar. Ada hak tu. Itu bukan kerja kita lah. Kita tak mahir bab tu. Tapi kita biasa dengar benda tu kan. Betul. Banyak ulama dia gunakan minda para sedar itu untuk ditukarkan menjadi niat baik. Esok aku nak sedekah. Betul. Esok aku nak sembahyang Dia awal. siap. Esok aku nak sembahyang kat masjid. Esok aku nak belanja kawan makan. Esok aku nak makan makanan yang halal. Aku nak jadi macam ustazah. Setiap hari nak berazam nak jadi isteri solehah. Betul tak kan? So bila kita niat lagu tu, 70 niat sebelum tidur dapat dah. Masya-Allah. Dapat free Ustaz. Susah tak duk niat atas katil je kan? Sebelum tidur kan? Mudah tak keluar. Kasabat. Tak Tapi perlu usaha sungguh-sungguh. cuba kalau kira nak buat jahat esok. Betul. Pukul berapa nak kena buat? Betul. Kawan ni duk ada datang mana? Sungguh. Ustazah, ada seorang budak tu dia pecah masuk satu pejabat tau ustazah. Pejabat ni dia pakai nombor password nombor tu tu. Budak ni umur dia 11 tahun. Bila dia curi keluar 2,000 daripada pejabat tu, dia kena tangkap. Orang kata kat dia, hang pakai alat canggih lah. Budak ni kata, "Dak cik, kami tak pakai alat canggih." Betul macam mana hang boleh hafal nombor password? Password tu okey. Dia berulang depan kedai kawan tu selama sebulan nak hafal password. Sebulan. Makna sungguh-sungguh betul Betul. Untuk dapatkan buat kan? Betul Ustaz. Allahu akbar, bersungguh-sungguh. Tu yang orang kata mendapatlah kat hang. Cerita dia. Tapi betul je orang. Nak buat jahat, dia kena ada unsur bersungguh-sungguh. Tapi sebenarnya sepatutnya nak buat baik pun kena bersungguh-sungguh. Tapi pahala yang dapat tu mudah nak dapat. Hebat, Contoh Ustaz mukjizat. kata tadi lah, senyum, bagi salam. Berat ke mulut? Tak berat pun Ustaz, bagi salam sahaja dah dapat pahala. Senyum sahaja dah dapat pahala. Mendoakan kebaikan. Ustaz, doa tak payah modal ustazah. tak gaduh Tu saya kata, modal. ya Allah bagilah ustazah azam di isi solehah. Amin. Tu dapat pahala. Amin. Dapat pahala dah. Subhanallah. Apatah lagi kalau memang buat bersungguh-sungguh. 10 kali ganda lah. 10 kali ganda. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Amsalihah, betul. Alamak. Masya-Allah. Syok, Niat ustazah. nak buat baik sebelum tidur, amalan para ulama. Betul. Ni Sekolah Kebangsaan Seksyen 2 Bandar Kirara. Tak ustazah, dahsyat ni ustazah. Ha. Mana Allah Taala dia orang Arab mesti kalau dia baca dia jam. Betul? Betul tak? Jadi mukjizat So, dia. kita pun nak buat macam tu. Ustaz buat lain Ustaz. Okey, so kita Kan? nak macam Betul tu. tak, kan? Sampai macam tu. Rasa bila kita baca Quran. Saya tak boleh imagine orang Arab. Dia terror bahasa. Dia baca-baca Quran dia rasa macam kalah aku. Betul. Tak usah banyak-banyak Betul. Orang Arab cakap Arab tiap-tiap hari. Orang Arab cakap Arab dan buat syair tiap-tiap hari. Allah buat main 3 huruf lah. Alif, lam, mim. Lawan. Tak boleh kan? Tak boleh. Betul. Kemah betul Al-Quran ni. Masya Allah. Baik, sudah kita pindah kepada mukjizat kepada orang bukan Arab. So kalau tadi orang Arab, kita tengok bahasa. Dia dah jadi mukjizat dah. Dan percaya tak Ustaz, bila kita cerita yang ni, mungkin orang Melayu pun dah rasa macam, maksudnya kena mengaji lagi dalam untuk dekat dengan Quran. Betul. InsyaAllah. Dah sebab Al-Quran ni benda mahal. Dia benda yang macam kita kata, hang nak sesuatu, hang kena pulun sikit barulah dapat kan. Betul. Jadi kepada orang yang bukan Arab pula, apa mukjizat dia? So saya akan bawa beberapa kepada kita hari ini, mukjizat yang kalau orang bukan Arab, kalau ustazah tadi ustazah kena kasabah, iktasabah, kena dalam, masya-Allah dahsyat. Kalau kita Ruqud, naum.
kita hari ni kita nak bagi yang untuk orang bukan Arab macam kita ni, mana mukjizat dia supaya kita boleh khabar baik dengan Al-Quran. Contoh yang pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam suratul Kahfi, Ustazah ambil surah Kahfi kan? Kahfi tadi. Okey. Ustazah abang kata tidur lama, rukud berapa tahun? Depa tidur 309 tahun. Allah kata walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Allah Ta'ala kata, dan mereka tidur dalam gua 300 tahun. Kemudian ditambahkan pula lagi 9 tahun. Itulah tempoh mereka tidur 300 tambah 9 tahun. Pertama, benar yang kita dapat daripada ayat pendek ni. Wala bisu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a. Berapa perkataan? Berapa patah perkataan? Kira. Wala bisu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a. 8 perkataan ya Ustazah. Tapi dia menentukan apa yang berlaku hari ni. Yang pertama, hebatnya Allah Ta'ala, dia nak orang yang baca Quran ni cerdik. Sebab tu dia tak letak 309 tahun straight. Dia suruh kita tambah sendiri. Hang pandai matematik, hang dapat jawapan. Hang tak pandai matematik, hang salah tambah, hang tak dapat jawapan. So Allah meraihkan matematik, ilmu hisab dalam kehidupan. Sebab itu Allah Ta'ala dia tak segan, malu nak bagi kita pembahagian harta pusaka. Dia tak malu bagi kita kiraan orang kata nombor-nombor dalam bentuk kiraan. Contoh tahun 300 tambah 9. So Allah meraihkan benda tu. Kalau tidak boleh Allah kata 309 tahun. Sebab dalam Al-Quran nombor yang paling banyak adalah nombor 100,000. 100,000 lebih. Dalam Al-Quran nombor 1 ada. Okey? Nombor 2 ada. Okey. Nombor 3 ada. Nombor 4 ada. Nombor 5 ada. Nombor 6 ada. 7, 8, 9. Kalau tak percaya surah Kahfi sudahlah. Apa surah Kahfi? Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Nampak? Allah abang 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada nombor tu dalam Quran. Nombor yang paling banyak dalam Quran yang Allah sebut adalah 100,000 lebih pada kaum Nabi Yunus alaihissalam. Mi'ati alfin aw yazidun. Allah Ta'ala kata dalam Quran, 100,000 lebih umat Nabi Yunus kami terima taubat mereka. Satu-satunya umat saja. Ni saja petua abang. Kalau cikgu nak tanya soalan kan dekat budak-budak, Nabi apakah yang umat dia diampunkan dosa semua sekali? Umat Nabi Muhammad tak dikira lah sebab kita tak kiamat lagi kan. Umat lain lah sebelum Nabi Muhammad. Umat Nabi mana yang Allah ampun dosa mereka semua sekali? Semua umat Allah ampun. Jawapannya umat Nabi Yunus sahaja. Umat Nabi Soleh ranak. Umat Nabi Lut ranak. Nabi Musa tenggelam. Yang Allah ampun siapa? Semua without fail. 100,000 lebih adalah umat Nabi Yunus alaihissalam. Hak ni satu-satunya yang Allah Ta'ala. Berapa banyak umat dia? 100,000 lebih nombor. Kalau 100,000 lebih Allah boleh sebut, takkan 309 tak dia nak sebut? Pasal mana nak kena pergi tambah 9 pula? Seolah-olah Allah nak kita guna akal kita ketika kita baca Quran. Betul. Barulah khabar kita pun baik, khabar kita dengan Quran pun baik. Tapi kita heran. Takkan semata-mata nak suruh tambah ya? Ustazah dah abang tadi. Kalau renovate. Kalau ni edit lain. Kalau pasal apa nak kena tambah? Maka ulama pun baca, kaji. La ilaha illallah. Rupa-rupanya di sini nak membuktikan Allah mengiktiraf kedua-dua kalender. Kalender matahari, kalender bulan Hijri. Kalender Masihi, kalender Hijri. Siapa yang kira guna kalender Hijri,
dia akan dapat 309 tahun. Siapa yang kira melalui kalender Masihi, dia akan dapat 300 tahun. Betul? Betul. Ha. Masya-Allah. Ayat 8 perkataan lah. Dia menunjukkan Allah mengiktiraf matematik. Lagi. Allah nak orang yang baca Quran bukan bodoh, bukan pak turut. Berfikir. Kena berfikir. Betul. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata apa? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم sambungan ya ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Nampak? Allah highlightkan nama 4 tadi tu. Allah tak mau kita الذين يذكرون الله قياما, yang ingat Allah ketika berdiri, ketika menyanyi lagu Asmaul Husna berdiri, semayang berdiri, qu'ud duduk macam kita sekarang ni, duk ingat Allah duduk apa semua kan. Lepas tu junubihim, nak tidur bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut apa semua kan, nak tidur zikir astaghfirullah apa semua. Allah bukan ayat tu saja. Allah nak kita duduk juga. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Hak tu kemah. Hak ni yang tak ada kat kita hari ni. Sebab tu yang kita khabar tak baik dengan Quran. Sebab kita tak ada nak wa yatafakkaru. Tak ada nak duduk fikir asal Quran ni ada apa tu. Hari ni kita bagi dah satu jawapan. 300 tambah 9 tahun bukan matematik semata-mata. Allah mengiktiraf kedua-dua kalender. Sebab tu kita hari ni pakai 28 hari bulan 9 2020 bersamaan dengan 10 Safar 1442 Hijriah. Sebab berbeza Ustaz kan? Maksudnya kalender Masihi dengan Hijri itu. Nak habaq kita beza tu Allah habaq dah. Betul. Sebab tu dia bagi 300 tambah pula 9. Dia habaq pula ratio perbezaan supaya senang kita nak kira. So maksudnya kita belajar juga tentang peredaran masa. Allah wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Hak tu pun perkataan yasbahun tu pun nak syarah lah. Betul. Yasbahun terapung berenang. Betul. Kalau duduk bawah dia ni macam swim. Kalau ikut dia. Kamu nak bahasa Inggeris tak? Aku nak cakap bahasa Melayu lah. Nak bagi mudah kot lah. Swim swim. Kalau kita duduk menerak tang sini, ni tang sini ni, kita menerak buat lagu tu. Orang tak kita berenang. Betul. Berenang syarat dia mesti terapung. Okey. Kalau kita tengok orang berenang, kita ambil gambar kot tepi lagu tu. Dia duduk berenang, kita ambil gambar kot tepi lagu tu. Tak, bukanlah duduk suruh pergi tengok orang berenang. Tapi kalau kita ambil gambar orang berenang tu, kita ambil gambar dia. Kita akan nampak ayak tu dia macam satu garisan lah. Atas udara, bawah ayak. Manusia duduk tengah-tengah. Itulah gambaran orbit. Orbit, dia ada satu garisan yang pegang planet, dia akan pusing duduk tengah-tengah. Allah abang, dia abang simple lah. Yasbahun. Tapi dia suruh kita wa yatafakkaru. Betul. Dan perkataan tu pun Ustaz, kalau kita kata swimming tadi ataupun berenang tadi, dia ada tempat dia boleh berenang. Macam Ustaz katalah duduk tang ni duduk. Tak boleh berenang. Dia kena duduk di tang laut kat kolam. Line dia ataupun lane dia, betul. Track dia. Hak tu jadi orbit tu. Benar. Habis cerita. Ngam ah. Siapa Allah Taala? Dahsyat dia punya. Tapi kena syarat lah. Syarat dia 300 tambah 9. Maknanya tak boleh walaupun sesimpel 300 tambah 9, Allah nak suruh fikir tak? Fikir. Dan memang Ustaz, bila kita baca Al-Quran, jangan sekadar kita membaca. Tapi janganlah pula kita kata, kalau macam tu tak payah baca. Sebab tak faham. Bukan. Dia mesti kena mula dengan membaca. Betul. Setuju. So, Ustaz, sebab tadi kita dah gambarkan mukjizat untuk orang Arab, bahasa. Maknanya orang kita kalau tengok bahasa Arab tak terkejut, tak apa. Betul. Sebab bukan bahasa kita. Tapi Al-Quran bukan untuk orang Arab punya. Untuk bukan Arab pun akan jadi takjub macam. Contoh lagi. Okey. Lagi sekali, dua kali. Okey. Alright, kita buat macam ni. Kalau kita nak bahagi satu lagi kan. Mukjizat orang Arab dengan bukan Arab. Bukan Arab pada isi kandungan. Mana ada kitab, ambillah mana-mana kitab agama mana-mana atau kitab perubatan mana-mana bermula daripada 1000 tahun dulu yang menggunakan madu adalah ubat.
Al-Quran lah yang pertama bagi tahu. Pertama, okey. Shifaun apa? Syarabun mukhtalifun alwanuhu shifaun. Minuman atau yang keluar daripada lebah tu adalah syifa, ubat penyembuh. Hari ni siapa berani kata selepas 1000 tahun madu bukan ubat? Tak ada siapa berani kata. Al-Quran berani sebut daripada dulu. Terbukti. Insya-Allah. Untuk pengetahuan Ustazah, madu ni kalau kita ambil dia, kita buh dalam air, kita minum. Okey. Dia jadi macam kita kata apa? Bukan 100 plus. Dia macam sanitizer badan kita. Kita minum dia, dia clearkan badan kita. Apa hak tak kena apa dia keluar. Macam sebab tu orang minum honey lemon. Okey. Lemon tu orang kita maklumlah sebab lemon tu dia orang panggil apa? Detox. Tambah dengan madu yang Allah Taala sebut. Dua-dua double detox. Tu yang dia bila orang minum, saat-saat dia pergi toilet, dia akan kencing banyak dia. Sebab apa? Memang Allah bang. Madu ubat. Selesai. Siapa berani lawan? Tak cukup tu, bukan dia habaq yang tu saja. Cuba tengok Allah kata apa? Wa auhayna ilan nahli. Kita tak usah baca macam Ustazah terror. Ustazah baca, Ustazah tengok iktasaba, kasaba apa. Kami tak ada dah. Kami kasaba, iktasaba sama. Kami sama tu. Jadi kita guna akal hak sama ni. Kita guna akal sama ni. So kita baca Quran simple ya, tengok terjemahannya. Okey. Wa auhayna ilan nahli. Baik. Kami wahyukan kepada nahli. Alamak, Ustazah tak ada cara ayat berapa, saya tak ingat lah. Okey. Cari sat dulu. Sementara tu bagi depa internalize apa yang kita cakap, bagi depa semua fikir asal wa tafakkaru. Wa ahayna ila nahli. Okey. Dia kena ada alif lam nun sebab ila nahli. Ila Musa ke apa? Ila nahli. Lebah. Tak ada. Tu ila nahli no? Tak wa ada. Wa auha ila nahli. Tak ada. Hang takkan aku nak baca Bible pula. Cuba tak. Betul kan? Wa auha bukan tak payah masih. Hampa buka lah ni Google. Tanya Hafiz Google. Al-Hafiz. Syekh Google Al-Hafiz itu. Okey. Senang. Lajulah. Wa auhayna wa auha ila nahli. Wa auha bukan nah. Oh, wa auha. Ila nahli. Ha? Wa ayat awah. Rabbuka ila nahli. Surah An-Nahli ayat 68. Betul? Bukan auhayna, okey? Okey, saya salah. Okey. Dapat tak? Surah An-Nahli ayat 68. Betul. Dapat? Betul. Okey, cuba buka. Okey, tengok Allah kata. Dan kami wahyukan dan Tuhan mewahyukan kepada Nahli. Lebah. Untuk buat apa? An attakhidha. Untuk buat rumah. Attakhidhi. Anittakhidhi minal jibali buyuta. Betul? Ambilkan tempat-tempat tertentu untuk kamu buat rumah kamu. Yang pertama mana? Apa tempat tu? Jibal. Yang kedua, pokok. Minasyajari. Betul. Yang ketiga, wa mimma ya'rishun. Rumah-rumah manusia. Betul. Maknanya dekat-dekat rumah manusia ataupun manusia tolong buat rumah kan hang pi buat sarang kan dia pada bela kelulut lah apa semua kan. Allah dah habaq 1400 tahun dah. Maknanya manusia sendiri pun akan tolong buat rumah dekat lebah. Okey, tapi itu bukan dia punya wowzers dia lagi, belum. Wowzers dia bukan yang tu. Okey, wowzers dia kat mana Ustaz? Wowzers dia ialah kenapa gunung, kenapa pokok, kenapa bawah rumah. Okey. Itulah kualiti madu lebah. Kualiti yang rendah tapi ubat juga. Okey. Yang lebah duduk kat rumah, kelulut kita duk belah. Masya-Allah. Yang up sikit pokok tualang. Pokok kayu. Yang paling tinggi madu Yaman. Okey. Hak gunung-gunung apa. Tu Allah ba'da. Wowzers ni? Masya-Allah, wowzers. Tapi saya cerita ni bukanlah untuk sagi ada orang dia kata cantik aku duk jual madu, buah ni aku nak bubuh. Hak tu terserah kat dia lah nak buat macam mana kan. Tapi sagi orang kata dia penunggang agama ke apa tak apalah, itu kita khalas lah. Yang tu masing-masing punya pribadi. Poin saya nak bagi tahu. Saintis hari ni nak membuktikan kualiti tu, dia akan kata, yes, kami telah membuktikan madu ada kategori dia. Kita abang tak, kami 1400 tahun sudah dah tahu dah. Contoh, ada seorang profesor di Amerika, dia masuk Islam. Sebab apa? Nanti boleh cari dalam Google kat lah. Ni panggil Google Atlas.
Dia tahu semua benda. Syekh Google. Syekh Google Al-Ma'lum. Al-Afasi dia kita kata. Ada seorang doktor pensyarah dia doktoral di Amerika, dia masuk Islam. Sebab apa? Dia mengkaji tentang jin. Dia nak tahu betul ke jin ni wujud. Dia kaji sampailah dapat profesor, terbukti jin wujud. Maka dengan itu dia kata, "Loh." Dia cerita kat anak murid dia. Okey. Hampa tahu tak ada satu makhluk tak nampak apa semua. Anak murid dia orang Islam. Anak murid dia kata, "Profesor, kami sejak lahir kami dah percaya dah ada jin." Tak payah dapat profesor. Dah percaya dah ada jin. Okey. Sebab apa? Ada surah Al-Jin. Sahih. Nabi berdakwah pada jin. Jin, betul? Kita dah ada sumber yang dah bagi tahu kat kita yang orang kena buat profesori baru nak dapat. Betul tu saya kata Al-Quran. Okey. Dapat profesor baru ada jin. Kita lahir-lahir dah kawan dengan jin dah. Okey. Tu perangai macam jin. Tak, tapi nak abang kata apa? Nak abang kata kita dah ada kualiti ilmu seorang profesor sejak daripada kita kecil. Masya-Allah. Jika membuka Al-Quran, Ustaz. Yang kedua, profesor juga di sebuah negara barat lah. Dia masuk Islam sebab wudu. Wudu? Okay. Sebab dalam kajian dia, untuk nak bagi manusia ni boleh cergas setiap hari, ada beberapa anggota pada badan kita yang kena ayak. Dia kena ayak, dia akan segar. Optimum dia punya inilah penggunaan dia. Fully utilize badan kita. Lepas tu dia present kat student dia. Dia kata, "Aku baru buat penemuan baru. Untuk membuatkan seorang manusia boleh fully utilize dia punya keadaan dia, ada beberapa tempat yang kalau dia tompok-tompok ayak pun dia akan jadi pertama muka. Okey. Kedua tangan. Ketiga kepala. Keempat kaki." Ini kajian ni, Ustaz? Masya-Allah, masya-Allah. Kajian dibentangkan oleh seorang Habib ketika bincang tentang tajuk Mukjizat Al-Quran. Masya-Allah. Pelajar dia bila dengar dia present lagu tu, dia kata, "Minta maaf ni profesor, saya nak bagi tahu." Apa dia? "Kami hari-hari orang Islam buat yang tu, bukan sekali, 5 kali." Dia kata, "Bila?" Yang tu kalau fardu saja. Ambil wudu. Masya-Allah. Betul. Tu yang kami duduk pergi masjid 5 kali satu hari tu, kami duduk ambil wudu. Kami basuh muka dulu. Lepas tu kami basuh tangan. Lepas tu kami basuh kepala. Lepas tu baru kami basuh kaki. Profesor tu masuk Islam takwih. Masya-Allah. Masya-Allah. Hanya kerana wudu. Betul ya? Sedangkan wudu Allah habaq dalam Quran siapa yang nak pergi kepada sembahyang muka surat belah kiri atas surah apa? Al-Baqarah. Ustaz ingat dia. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bain. Tu ayat Quran. Cuba saya cari. Ayat apa? 6. Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Betul? Allah habaq cara dia. Macam mana Allah susun kualiti madu lebah tadi tu. Allah susun kualiti nak cergaskan satu orang sepanjang hari beribadah pada dia. Masya-Allah. Mula hang basuh muka hang. Sebab apa? Bila ayak kena muka, ada spot. Macam ni lah. Kalau lah profesor tu kaji, contoh ada satu spot dekat muka kita, tapi tak tahu di mana, yang kalau kena, cergah. Allah tak payah bagi yang tu. Dia kata basuh semua muka hang. Confirm tempat tu kena. Betul tak? Tak kena kaji dah dekat mana. Ayat mula dia apa? Masya-Allah. Faghsilu. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu lagu mana susah? Faghsilu. Basuh wujuhakum. Irsil ni bukan lagu tu noh. Tu bukan tu salt bay. Yang tu macam renjis. Tu renjis dipilih tu. Okey. Ni faghsilu. Mana apa? Nindia lagu tu. Mana confirm nak kena? Confirm kena. Masya-Allah. Hebat Allah Ta'ala. Betul. Mana kita faham bahasa Arab tak? Kita hanya baca turutan je. Basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kepala. Ada dah dia punya organized point dah, Ustaz. Kronologi dia Allah dah bagi dah. Dah bagi tahu dah. So kalau kita baca memang kita dah tahu. Memang ngam. Dan Ustaz. Ya. Dah halang Ustaz sentuh ayat ni. Okey. Ustaz ambil pula. Okey, ambil pula. Sebelum tu ada komen apa-apa kita nak kena
Okey, dia ada soalan ni Ustaz. Nanti kita tengok soalan dia. Minta tips cinta Al-Quran Ustaz. Hidup dengan Al-Quran, macam buka FB dan WhatsApp hari-hari dan isi masa lapang. Maksud dia macam kalau FB dengan Instagram, Twitter, tiap-tiap hari kita buka. Wow. Tapi macam mana kita nak suntik semangat Yang sama dan lebih. Kalau Facebook tak ada semangat Ustaz, betul tak? Dia macam okey buka je lah. So macam mana kita nak ada semangat tu? Ustaz nak jawab sekarang ke sekejap lagi? Tapi Ustazah dah nak share point tadi tu. Ustazah share dulu. Satu je Ustaz. Sebab ada alang-alang. Ayat ni ayat ke-6 surah Al-Ma'idah. Dan juga Ustaz, kalau tengok permulaan ayat ini adalah bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. So wahai orang-orang beriman ni Ustaz, kalau dalam tafsir ulama menyebutkan bila kita jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, orang beriman dia ready. Sebab ayat tu duk cerita pasal dia. Betul. Okey, aku kena pay attention ni. Allah tengah cakap kat aku ni. Bukan orang lain, bukan orang lain. Nobody else. It's me. Okay. So macam contoh macam tu lah. Bila saya sebut macam wahai semua orang yang ada depan mata, mungkin dia macam okey saya kot. Tapi bila saya sebut nama Cik Fazrin, dia akan macam saya lah tu. Maksudnya begitulah, maksudnya sikap orang mukmin bila ada iman dalam hati dia, sebut je ayat ya ayyuhallazina amanu, dia akan pay attention. Aku punya tu. Dan yang kedua Ustaz, bila jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, mesti selepas itu sama ada dua benda. Sama ada tadi soalan yang tanya tadi tu sebenarnya Ustazah dah bagi jawapan dah sekarang ni sebenarnya Ustazah. Kan dia kata bagi tips macam mana nak cinta Al-Quran. Macam mana? Ni Ustazah tengah bagi ya. Ustazah tengah cerita apa formula dia. Kalau kita kena ngam, kita looking forward. Bila kita baca ya Allah saya, Ustazah kata mesti ada dua benda lepas ni. Ni formula dia akan cari. Ada tak? Yes. Inilah formula dia. Inilah tips dia. Okey, apa yang akan ada bila belakang ayat pada ya ayyuhallazina amanu Ustaz? Sama ada Allah akan datangkan berbentuk suruhan ataupun Allah datangkan bentuk larangan. Maksudnya bila ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman, yang ada iman dalam hati dia akan pay attention. Sebab apa? Sebab lepas tu ada benda yang Allah nak suruh buat atau nak suruh tinggalkan. So dalam ayat ni apa dia Ustaz? Faghsilu wujuhakum. Suruh basuh muka apabila datang untuk mengerjakan solat. Kalau taat dengan Allah, tak profesor pun dapat cergah tadi. So maksudnya orang kalau ayat ya ayyuhallazina amanu, tuan-puan perhatikan dalam ayat tersebut datang selepas ya ayyuhallazina amanu ada larangan ke ataupun ada suruhan. Betul. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Arahan. Cari rezeki lepas sembahyang. Wahai orang beriman. Lagi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, takwa pada Allah. Arahan. Janganlah kamu mati melainkan mati seorang Islam. Betul tu no? Cari lagi di sini. Okey. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Tuan-tuan perempuan, saya bagi buah bagi kat Ustaz tanggung. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, wajib kamu puasa. Arahan. Betul? Lagi. Supaya akhirnya kamu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa. Okey, bagi tahu natijah lagi Ustaz. Siap lagi. Habaq result. End result abang dah siap. Dah siap. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ista'inu, minta tolonglah dengan sabar dan solat. Betul. Arahan. Minta pertolongan. Betul. So selepas ayat ya ayyuhallazina amanu, mesti ada arahan ataupun arahan suruh buat ataupun arahan suruh tinggalkan. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Hai orang beriman, sabarlah kamu. Arahan. Ya. So tu formula lah. So siapa yang rasa nak tips, itu salah satu tips dia. Tips dia lepas baca ayat Al-Aziz, confirm akan jumpa sama ada dua. Arahan atau larangan atau dua-dua sekali. Dan dia kena perhatikan. Tu antara benda dia Ustaz. Dah cukup lah. Ada tips lain Ustaz? Habis dah? Okey, mari kita baca lain. Habis dah sekian? Habis dah lah. Ya? Kita buat apa? Berapa lama Ustazah Bayar kata buat sampai petang? Tak pasal sampai petang. Dah. Tu lagi aku berenang tang sini ya. Tak ada track kan? Okey. So thank you atas perkongsian. Kita baca Khalif Farel Khairul. Jadi Ustazah,
kalaulah kita boleh buat macam satu kesimpulan Okey. Saya kalau saya boleh satu simpul, Ustaz satu simpul pun baiklah. Okey. Kalau Ustaz tak mau pun tak apa. Tak simpul pun tak apa. Tak apa, kesimpulan terbuka pun tak apa. Okey, Ustaz. Kalau kita boleh dapat kesimpulan hari ini, bila orang tanya apa khabar kamu dengan Al-Quran, Masya-Allah. kita tahu kita tak boleh nak jawab khabar baik sebab ada beberapa yang kita lose ketika mana kita baca Quran. Kita baca Quran sebab dia adalah satu ritual. Dah orang baca Khamis malam Jumaat, baca apilah. Dah orang baca Ramadan. Baca apilah. Okey. Dah orang kata bangun pagi-pagi nak dapat rezeki baca Quran, baca Quran, apilah. Tu pun baca betul. waqiah tak apa, pasal apalah aku baca hari kiamat punya. Waqiah kan hari kiamat. Betul. Untuk murah rezeki. Dia tak klik, dia kata jahanam ni tak mana rezeki nak main ni. Dia kata kan. Contoh, kita pun balas duk baca, tapi bila kita baca mendalam, tapi yang waqiah tu tak cerita hari ni lah pasal apa rezeki boleh happy kat waqiah, tak soal cerita hari ni. Kita just nak beritahu kata kalau depa kena main mengaji dekat main Quran hub lah, barulah depa kerti. Main Quran hub, betul. Barulah depa boleh mendalami. Betul. Kena berguru dengan panitia bahasa Arab. Dan Sekolah kebangsaan Section 2 Bandar Kirara. Barulah ngam. Baru dapat. Jadi Quran dia saja dia mengajak kita. Dia saja mengajak kita apa dia? Hang tak boleh duduk seorang-seorang dalam dunia ni, hang kena berteman. Betul. Paling tidak pun Quran ni nak teman hang. Masya-Allah. Zalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Okey? Itu pengajaran untuk kita. Quran saja dia ajak kita. Apa dia? Hang duduk dalam dunia ni hang tak boleh duduk seorang. Hang try duduk seorang tengok jadi ke mana. Paling tidak pun hang nak mati siapa nak tanam. Jadi Quran nak bagi kita sedap benda tu. Sebab tu untuk kalau yang menonton kita ni daripada kalangan abang-abang, adik-adik, anak-anak pelajar lah contohnya, student, bukan student lah, pupil. Betul ya? Pupil sekolah rendah kan. Student sekolah menengah, betul tak? Bahasa kan beza tadi. Bahasa menunjukkan bangsa. Okay. Jadi aku kira bahasa Inggeris kemas sikit lah. Perancis slide jajah aku Pulau Pinang. Jadi bila kita kata lagu tu, kepada abang-abang, adik-adik mana tengok, Quran ni dia ajak kita jadi anak yang soleh. Dia tu saja. Dia tak usah kata dalil dia tak ada dalil. Quran tu saja dah ajak kita jadi anak yang soleh. Betul apa? Hang kena ingat, orang pertama yang baca bahasa Arab kat telinga hang, pak hang dengan mak hang. Pak kita lah yang main kat kita dulu. Kita lahir keluar. Mak kita lahir kita. Bodoh, kita tak tahu apa. Kita orang Melayu mesti duduk dengar Melayu lah. Sekali pak kita main kat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa baru. Hang kena cerdik ya, takkan hang tak kerti nak hormat mak bapak hang. Betul tak? Allah bagi kat kita Quran tu saja dia dah ajak kita dah menghormati mak bapak, jadi anak soleh. Tak cukup tu. Bukan saja dia ajak kenal Allah, dia habaq pula siapa dia rasul kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habaqlah hang ada seorang rasul nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Last kali ayah kita simpul kat kita. Dia bagi tahu kita apa dia? La ilaha illallah. Allah ayah kita habaq kita kata tak ada Tuhan melainkan Allah. Bayangkan seawal kita satu hari lahir, ayah kita habaq kita, hayya 'alal falah. No hang, aku nak pergi menuju kejayaan. Tahu-tahu hari ni duk pergi buang masa, duk lepak isap. Kalau isap vape mengaji tak apa. Boleh terima lah, gagah lah. Gagah lah Ustaz. Gagah. Kalau TikTok, mak kita abang kita, ayah kita abang, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, menuju kejayaan. Anak tu dia tunjuk pungkok kat orang. Na'udzubillah. Jaya lagu mana? Betul. Even dalam Quran Ustaz, dalam surah Al-Isra. Tu dah dalam. Ni nak abang kata dia saja. Sendiri. Kita tak buka dia lagu tu. Dia saja dia dah ajak kita dah. Masya-Allah. Supaya hang kena hormat ayah dengan mak hang. Kena dengar cakap. Lagi satu ni petua last saya bagi tahu. Kepada orang-orang muda lah sebab sekolah kebangsaan kan. Kepada abang-abang dan kakak-kakak pelajar sekolah lah, dengar elok-elok ni. Ni pak cik besar ni. Pakcik ni bukan abang ya Ustaz? Bukan, tua dah. Okay. Ni kalau tengok ni duk nampak uban, duk nampak dah. Pakcik besar ni dengar elok-elok apa dia? Kita jangan lawan cakap mak bapak kita. Pasal mak bapak kita ajak kita bercakap. Masya-Allah. Sekali lagi.
jangan lawan cakap mak bapak. Sebab mak bapak yang ajak kita bercakap. Kalau dia tak ajak kita, bisu. Pelik tak? Mak bapak ajak kita bercakap. Baba. Kita pun baba. Boleh bercakap mak kita ajak. Bila besar, lawan cakap mak bapak. Bodoh. Hang tak hormat orang. Betul tak? Bapak kita panggil, Mat. Sosok kan? Tak mau. Oi. Loh. Hang tak pandai menghargai orang. Orang ajak hang bercakap, hang lawan pula cakap orang yang ajak. Nampak tak? Itu saya pesan. Quran ni, kalau buka dalam memanglah banyak dalil tu. Tak payah. Nak abang kata, daripada awal tu, bapak kita dengan mak kita dah ajak kita bercakap. Tengok Islam ajak macam mana. Dia suruh cakap terus. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ambil bahasa, bukankah itu semua susunan bahasa yang sempurna? Betul. Ayah kita mengajak kita bercakap bahasa sempurna daripada awal. Kita dah besar boleh bercakap, lawan cakap dia pula. Apa? Itu saya nasihat je lah. Sebab mengenangkan sekolah kebangsaan ni, kalau tak bagi nasihat tak kena pula kan. Betul. Kau anak-anak yang tengok kan. Betul Ustaz. Ngam lah. Jadi sekali lagi petua kita. Apa yang pertama? Tadi Ustazah pesan apa dia? Okay. Al-Quran tak akan kita tak boleh kuasai dia sebab Allah yang turun untuk kita. Betul. Mustahil susah. Satu. Yang kedua kita abang tadi, Al-Quran mukjizat. Untuk orang Arab pada bahasa dia. Kepada yang bukan Arab, kepada isi kandungan dia. Banyak contoh kita bagi dah tadi. Betul. Yang ketiga, Quran ni saja, dia saja dah bagi nasihat kepada kita. Kita duduk atas muka bumi tak boleh duduk seorang-seorang, kena ada kawan, kena ada. Yang keempat, kelima, kepada abang-abang dan kakak-kakak pelajar sekolah, bukan pakcik nak tunjuk pandai atau nak bagi dalil apa. Betul. Sebab pakcik dah hidup 36 tahun, pakcik tahu karamah, orang yang panggil apa? Keramat hidup. Biasa dengar tak? Keramat hidup yang nama mak bapak ni sangat berperanan dalam hidup kita. Jadi pakcik tak mau adik-adik ni kehilangan karamah itu dalam hidup. Nanti binasa dan rosaklah hidup nanti. Jadi jadilah anak yang baik, anak yang soleh, pegang Quran, sebab hak inilah yang nak teman mak bapak kita dalam alam barzakh. Tu tak cerita lagi alam barzakh punya situasi. Dia bukan cerita yang sedih. Yang sedih tu kita bagi Ustaz Dusuki, Ustaz Habib. Kita nak cerita dia punya teknikal dia. Alam barzakh tu. Tu kita tak cerita yang tu lagi. Kalau kita cerita yang tu je, hari-hari kita baca Fatihah kat mak kita dengan ayah kita kalau kita mak depa mati tu. Sebab dia satu benda yang hanya Allah aja yang tahu macam mana. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kami berdua. Ustazah ada nak akhir kalam? Akhir kalam Ustaz, saya nak baca satu hadis Nabi SAW sebagai motivasi terakhir. Sebab ada yang minta jadikan motivasi untuk jadikan Al-Quran macam mana nak bagi melekat di hati. Saya kira antara hadis ni antara yang boleh kita ingat sentiasa lah Ustaz. Sampai bila-bila. Yang mana Nabi SAW sebut, siapa yang belajar Al-Quran dalam keadaan dia dah mahir. Al-mahirun. Dia dah mahir. Ma'a dia safaratil kiramil bararah. Dia tak maksudnya tak susah lah Ustaz nak baca, dah kena huruf, dah tak kesalahan apa semua, maka dia akan duduk dengan malaikat yang mulia. Allah. Dan barang siapa Walladhi yang ta'u. Barang siapa yang susah nak baca Quran Ustaz. Mungkin ada di kalangan kita, ada tuan-puan yang menonton, ada anak-anak kita yang macam baca banyak kali dah, mengaji lama dah, awak lah duk susah keras lagi lidah dan sebagainya nak baca Quran, duk mengaji tapi tak ingat-ingat contohnya kan. Dia belah burung. Burung tu baca lagi laju daripada dia. Duk dengar dia duk mengaji. Okey. So barang siapa yang susah dalam dia mengaji Al-Quran tapi dia tetap berusaha Ustaz, maka dia akan diberikan 2 pahala. 2 pahala. Maksudnya Ustaz, hang mengaji juga walaupun susah. Sebab ada pahala, ada ganjaran. So dalam keadaan ini saya nak ajak diri saya dan kita semua, dalam keadaan kita kalau dah mahir tak apalah, mungkin dia dah ada motivasi. Bagi orang yang tidak mempunyai kemahiran lagi, mungkin ada lagi masih tersekat-sekat, baru nak kenal Al-Quran pada usia dah lanjut misalnya, tak ada masalah kerana Nabi yang janji kepada kita, siapa yang susah pun baca Al-Quran, dia insya-Allah akan mendapat 2 ganjaran. Betul. Dan terakhirnya tuan-puan, kami minta maaf banyak-banyak. Contoh sikit-sikit. Apa dia? Sikit-sikit. Majoriti sahabat pun ramai mengaji Al-Quran dah tua sebab Islam baru sampai time tu. Betul. Apa salahnya? So jangan risau pasal usia lanjut Ustaz. Nak belajar Al-Quran, usia doesn't nak matter. Belajar kan? Sempat insya-Allah. So jom jadikan kita kabar kita baik dengan Al-Quran, dengan step-step yang terakhir Ustaz, kita mestilah nak mula dengan Al-Quran dengan baca.
Tak usahlah kita fikir kata nak hafal, nak faham semua. Kalau dengan step pertama kita tak baca Al-Quran, kita tak sentuh Al-Quran, kita tak buka Al-Quran. La haula wala quwwata. Yang kedua, dalam keadaan kita baca, kita nak usaha dalam keadaan menghafal. Mesti nak hafal juga Ustaz kan. Waqi'ah baca selalu, Al-Mulk baca selalu sebelum tidur, takkanlah tak menghafal. Dan yang ketiga, mestilah daripada kita hafal, kita baca, kita nak faham. Oh, rupa-rupanya duk baca Al-Kahfi selama ini, baru ada ilmu matematik dalam tu. Contohnya kan Ustaz, maksudnya duk baca bukan sekadar baca, tetapi kita nak baca, hafal dan juga faham. Setuju. Dan Ustaz, kita juga nak duduk dengan Al-Quran dalam keadaan kita beramal. Sudah tentulah Ustaz. Takkan baca dan sebagainya kita tak beramal. Dan yang terakhir tuan-puan, saya ajak diri saya dan kita semua supaya bukan sekadar kita baca, kita hafal, kita faham, kita amal untuk diri kita je Ustaz, tapi kita nak budayakan. Budayakan maksudnya bukan saya seorang pandai, ajak keluarga kita pandai, ajak jiran kita pandai. Sebab Ustaz, mengingatkan kenangan 2008 masa saya pergi Mesir sekejap, 6 bulan mengaji dekat markas. Ustaz orang mengaji Mesir lagilah. Saya tengok keadaan Ustaz, Masya Allah, duk naik bah kan, duk pegang tangan dekat tempat penggantung dia pun duk buka Quran baca. Kan polis dekat tempat ni perempuan pakai skirt aku ni baca Quran. Masya Allah. Gila. Kan Ustaz, kita kan? Macam dia punya budaya dia tu. Kan itu maksud budaya. Takkan tak jumpa ayat aurat dalam tu kan. Tapi dah abang kata budaya baca. Dia lekat. Dia lekat supaya insya-Allah dengan satu hari Quran akan mengubah dia kan. Betul. Dan Ustaz paling tak boleh lupa masa pergi masa 2008 tu masuk shopping mall. Masuk shopping mall dia punya apa? Cleaner dia duk clean tu kan sambil mengulang Quran. Dahsyat. Nak bagi tahu kata budaya ni begitu Ustaz. Mama hak besar-besar mama duk jaga kedai apa Quran sambil kan. So kita nak duduk dekat dengan Al-Quran tuan-puan, supaya kabar kita baik dengan Al-Quran adalah dengan cara baca, melazimilah mulazamah, kemudian faham, amal, dan juga kita nak spread, kita nak ajak orang lain juga bersama dengan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya kira yang tu saja. Hadza billahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منا ومنكم. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.